dapat berjumpa dengan bapa. Sekejap. Sekejap Sekejap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Hai, Assalamualaikum. Salam Ramadan bersama saya Sari dalam media hiburan Takkan Tak Reset bersama Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan hari ini, episod kali ini Sari bersama dengan seorang influencer dan juga seorang pelakon, Nurin Iman. Apa khabar, Nurin? Khabar baik. Assalamualaikum. Dan juga bersama dengan Ustaz Ahmad Husni bin Dato' Abdul Rahman, Pengurus Kanan Unit Syariah dan Antarabangsa PPZ Mawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, macam mana dengan Ramadan kali ini, Nurin? Ada apa-apa perbezaan ke? Oh, banyak perbezaan dia. This time around I feel like memang tak sabar nak celebrate Ramadan tu before puasa kan. But this time around dia macam more to like saya nak cherish every moment, every day. So apa yang lagi Nurin boleh buat to be a better person in the same month. Best. Kalau Ustaz dulu macam mana? Saya mula-mula sekali kalau ni nak buka dulu dengan ombak jahat sebab itu dia punya iklan masa kecil-kecil dulu. Yang selalu jahat. kita orang duk Random tengok lah. Tengok tu je tahu dekat nak raya, dekat nak puasa. Terima kasihlah tu masa darjah 1 tu saya tu. Ombak jahat. Ombak jahat kan. Sampai sekarang tak jumpa adik tu kat mana. Tak jumpa dah kat Ya, mana. betul. Okey, ala kullin Ramadan macam biasa ruang dan peluang untuk orang yang beriman melakukan ibadat dan itulah pesta ibadah, ruang untuk kita semua menambah kebaikan dan kebajikan. Alhamdulillah. Okey, macam tadi kita dah dengar alunan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 daripada Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa di sebalik makna surah itu dan apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini, iaitu memberi dan menerima. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bila kita bercakap tentang ayat yang kita bacakan tadi daripada suratul Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah. Dalam ayat Quran ni dia banyak perkara-perkara yang Allah Taala suka buat perumpamaan. Ada Allah buat contoh, ada Allah buat misalan dan seumpamanya. Jadi dalam ayat ini Allah buat perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seumpama orang yang menanam sebiji biji benih. Maknanya satu biji dia tanam dan setiap biji benih itu ataupun sebiji biji benih itu menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai menyuburkan 100 biji. Maknanya daripada 1 tumbuh 7, daripada 7 tumbuh 100 darab dengan 7. Maknanya 700. Dan itulah gandaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ganjarannya kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha luas rahmatnya, nikmatnya, rezekinya dan maha mengetahui akan setiap perbuatan hamba-Nya. Ini menunjukkan galakan orang yang belanja harta pada jalan Allah SWT, sama ada dengan menunaikan zakat ke, dia buat wakaf ke, dia bagi sedekah ke, dia infak ke, whatever it is yang sesuai dengan ajaran dan tuntutan syariat, maka ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu besar. Kalau sebiji benih diibaratkan macam satu lah, kalau kita kata kita bagi RM1, tumbuh daripada RM1 tu 7. Maknanya 1 darab 7, 7 lah. Ni test matematik pula ni. Okey. 7 darab 700, maknanya berapa? Maknanya setiap satu tu ada 100. Jadi ini adalah 4,900 kan kita kata. Maksudnya dia berkembang dan banyak. Bila dia jadi banyak macam tu, menunjukkan walaupun perkara yang kita berikan itu kecil, tapi ganjarannya besar. Apatah lagi kalau yang kita sumbangkan, yang kita berikan itu besar. Sudah tentu ganjarannya lebih besar. Begitu juga galakan apabila kita memberi dengan ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Ta'ala,
mereka juga ada di sana yang menerima, iaitu golongan-golongan yang berhak menerima bantuan, sama ada bantuan zakat yang dinamakan asnaf zakat, dan golongan-golongan fakir miskin secara umumnya yang berhak menerima bantuan, dan keluarga kita. Mungkin ada ahli keluarga kita yang susah dan ahli keluarga yang memerlukan bantuan, kaum kerabat dan sebagainya, rakan-rakan dan seumpamanya, maka inilah golongan-golongan yang boleh menerima bantuan ataupun kebajikan daripada kita. Baik. Dan bercakap mengenai kebaikan lah, macam kita tengok sekarang ni, alhamdulillah Nurin ke arah yang lebih baik daripada dulu dari segi image dan sebagainya. Jadi bagi Nurin sendiri kan, kalau kita tengok banyak kawan-kawannya menyokong kan, tapi Nurin mesti ada kisah di sebalik perubahan Nurin tu. Macam benda kita tak jadi tiba-tiba kan Ustaz kan. Penghijrahan tu mesti ada proses dia. Jadi untuk Nurin sendiri, apa yang Nurin nak kongsikan? Penghijrahan saya pun boleh dikatakan secara tiba-tiba. Ya. Wallahualam. Sebab saya dah share baru-baru ni dekat my social media, tipulah kalau dia tak bermula daripada kesedihan. Kesedihan yang di mana saya bermula untuk redha dengan Allah. Saya redha dengan apa yang akan berlaku dan memang saya give 100% pada yang atas. Sebab mungkin tak apalah, minta Allah tutuplah aib saya kan. Kita tak perlu cerita pasal aib dekat sini sebab benda ni mengenai diri kita sendiri. Yang mungkin bermula kesedihan tu disebabkan manusia, disebabkan diri sendiri, disebabkan apa jua sekalipun. Tapi saya rasa yang saya paling tersentuh sekali bila perhubungan dengan manusia lah. So saya rasa cara saya mendapat kebahagiaan tu, my own happiness, salah. Lupa sekejap lah, biasalah kita dah huha-huha dah terkakang-kakang gelaknya. Sampai lupa apa yang patut saya do as a Muslim, my duty as a Muslim yang wajib saya buat. And then daripada situ bila kita dah pasrah, memang dah redha, and then satu-satu Allah cuba tunjuklah pada saya kan, okay, why not buat macam ni. Tiba-tiba dapat pergi umrah, memang tak ada plan. Saya anggap tu rezeki lah yang Allah bagi, rezeki yang besar sangat lah. Sebab yelah, as someone yang teringin nak pergi tapi tidak terfikir lagi nak pergi. And kalau bercakap pasal kewangan, kita tahu kos nak buat umrah ni agak costing buat masa sekarang kan. And kena pula pada waktu sejuk apa semua. So bila saya tengok urusan saya tu dipermudahkan segala tu, saya nampak saya rasa dia makin jadi lagi tenang. And saya dah jumpa cara untuk buat saya happy tanpa mengharapkan daripada insan yang lain. Macam tu. Ini tidak berkaitan dengan keluarga. Sebab kita bekerja dalam industri ni, kita berjumpa dengan variety kind of people. Kita berjumpa dengan ramai orang. So mungkin Allah tu nak uji saya dengan manusia jugalah. Sebab kita happy macam tu. Jadi saya follow the flow. And reason why saya berhijrah pun, pertama sekali sebab kita dalam proses nak mengerjakan umrah. So dia bermulalah baby step, nak mula bertutup, pakai tudung walaupun selimpang-selimpang. And then bila kita dah balik daripada umrah tu, dia macam selesa je macam ni, tak ada apa pun. But somehow discipline Nurin untuk become more macam chill sikit daripada Nurin yang sebelum ni. Nurin yang sama, dia tak adalah berubah macam don't talk to me, tolong jauh sikit, saya tak selesa. Tak adalah macam tu. Tapi dia slowly lah, tak adalah saya macam terus tak nak berjumpa dengan orang lah, tak nak shooting, tidak. Dia mungkin ambil masa, tapi saya enjoy lah saya punya journey ni. Dia mungkin lebih, orang kata, sedap mata memandang. Dan mungkin jentikan penghijrahan Nurin tu bermula apabila diberi izin untuk ke umrah oleh Allah SWT. Dan bukan saja Nurin, dengan cerita dengan suami sekali boleh pergi ke umrah yang pada asalnya mungkin plan bukan suami sekali, betul tak Nurin? Tapi alhamdulillah sekali dengan suami dimurahkan rezeki dan diberi jalan untuk menjadi orang kata better person. Better person, betul, dan menjadi tetamu undangan Allah lah. Sebab kalau kita cakap Ustaz, nak pergi umrah, nak pergi haji ni bukan semua orang boleh kan. Ada orang plan dah banyak-banyak tahun dah, tapi apabila harinya ada juga kekangannya kan. Dan pasal image lah, kalau Nurin masa Nurin pergi umrah, Nurin ada niat tak macam okay, kalau I balik ni memang takkan berpatah balik lah ke belakang, ataupun you masih ada rasa macam takut-takut dan tak confident untuk macam takut tak kekal image sekarang ni? Saya kurang suka dengan soalan itu. Tak adalah. Terkejut dia. Tak adalah gurau. Dia macam ni. Sebab ramai juga orang bagi komen, harap kekal istiqomah. Sebab ramai orang patah balik pada diri yang sebelum ni.
Jadi benda tu membuatkan Nurin macam okey, kita take note benda tu sebab saya faham istiqomah tu susah untuk kita kekalkan kan. Jadi apa Nurin kena buat, Nurin bertanya and Nurin kena banyak belajar and Nurin kena make sure surrounding Nurin tu adalah circle yang akan support Nurin untuk dalam journey yang Nurin nak buat ni. Dia tadi saya bukan kurang suka, dia macam kadang-kadang bila ada orang cakap ni nanti tak lama lagi keluar tudung ke semua. Jadi bagi saya benda tu macam kalau boleh bila berkata-kata jadikan sebagai satu doa yang baik. Sebab itu kita risau benda tu akan jadi cerminan tau, macam betul ke aku akan jadi macam ni, dia akan bagi reflect yang tak baik tau. So saya hanya kena positif, kena cari circle yang betul. Saya kena banyak belajar because bila saya dah start macam ni, lagi banyak saya belajar, rupanya lagi banyak yang saya tak tahu. Tadi awak dah kata image, berkaitan dengan image. Sejujurnya saya memang ignorant lah. Sebelum ni ignorant macam kita kerja dalam industri, buat je lah. Kan? Cumanya ignorant tu bagi saya tahu apa yang saya kena buat. So bila saya diberi dengan macam-macam jenis rezeki, selain daripada kita masih hidup semua kan, dapat berjumpa dengan bapa. Saya tak nak cakap besar. Saya tak nak cakap besar sebab saya risau apa yang saya share ni orang akan fikir macam hebat sangat ni cerita ni kan. Tapi saya rasa Allah dah bagi saya banyak, saya kena buat apa yang Allah suruh. Macam tu lah saya rasa. Saya tak nak jadi ignorant lagi lah. Sebab bila kat sana tu, bila doa tu Allah makbulkan macam tu je kan, saya rasa dekat lah. Saya rasa macam kena peluk macam tu. Masya Allah. Dan Ustaz juga mungkin ada sedikit doa atau amalan yang boleh dikongsikan untuk kita sentiasa kekal istiqamah dalam penghijrahan hidup kita ni. Bila kita sebut, sebelum saya nak pergi kepada doa itu, pertama sekali Nabi SAW sebut kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang ini akan dipermudahkan dengan apa yang telah tercipta untuk dia. Maknanya kalau jalan hidup kita itu sudah tentu jalan hidup kita ni ada pilihan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Taala memberi ilham kepada kita benda yang jahat, benda yang tak elok dengan benda yang takwa, benda yang elok. Kan ada dua. Maknanya jalan tu terbentang dekat depan kita. Pilihan berada dekat tangan kita. Kita yang nak pilih nak buat benda baik ke nak buat benda buruk. Kalau kita nak buat benda baik, insya-Allah apa yang dipermudahkan untuk buat benda baik itu akan berlaku. Tapi kalau kita nak buat benda jahat, pilihan kita dia akan berlaku juga, tapi itu adalah disebabkan oleh tindakan kita sendiri dan pilihan, dan sudah tentunya of course semuanya berada di bawah penguasaan dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Sebab bila Nurin cerita tadi nampak mudah, itu nampak maksudnya jalan itu dipermudahkan. Ada orang mungkin jalan dia berbeza, tapi bila Nurin share tadi nampak benda tu terlalu orang kata engaging, dia dekat sangat dan dia nampak benda tu memang betul-betul dapat memberi perubahan. Saya setuju dengan Nurin. Kadang-kadang masyarakat kita, netizen ke nurtizen ke whatever kan nama kan apa sahaja mereka ini, dia punya cara bercakap itu dia tidak mengawasi apa yang dia ni, dan sentiasa sahaja mereka berfikiran negatif. Salahkah kita kalau bila kita dengar sesuatu benda yang baik, kita pertama sekali syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah kita sebut ya, Masya Allah orang ni dah berubah, dah nak kembali ataupun dah pergi ke jalan yang lebih baik. Moga-moga dia terus tabah kuat dan dapat kekal istiqamah. Jangan tanya kita sebab kita pun tak tahu lagi apa yang akan berlaku. Tapi apa yang kita harapkan di sini ada istilah yang dinamakan sebagai al-khaufu war-raja, takut kepada Allah, dan nombor dua mengharapkan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya antara kedua-dua ni, takut tadi dengan Nurin cakap tadi, kita follow apa yang Tuhan suruh kita buat. Kita tinggalkan apa yang Tuhan larang kepada kita. Nombor dua, ar-raja, kita mengharapkan kepada Allah agar kita kekal dalam keadaan kebaikan. Allah bantu kita untuk buat baik dan Allah beri kemudahan kepada kita. Itu ni. Dan doa tadi. Doa tadi sebenarnya doa ni macam-macam. Tapi kalau saya nak ajar kot bahasa Arab pun orang ramai juga kadang apa pula bahasa Arab sekarang. Tapi betul lah doa ni sebaik-baiknya memang kalau boleh dalam bahasa Arab lah. Antaranya ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika
minal hauri ba'dal kauri. Senang je sebenarnya. Allahumma inni a'udzubika tu selalu juga kita sebut Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Al-haur ba'dal kaur. Apa maksud dia? Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kembali ke jalan kebatilan ataupun kembali ke arah kesesatan setelah aku terikat kemas dengan kebaikan. Al-kaur tu maksud dia orang yang mengikat serban dia dengan kuat. Itu maksud dia. So ikatan yang kuat tu jangan dilonggarkan. Itu maksud dia. Maksud daripada doa ni. So kita minta izin. Kalau kita tak ingat dalam bahasa Arab tadi, ya Allah, aku pohon kepadamu, aku pohon perlindungan agak daripada kembali kepada jalan keburukan, daripada jalan kebaikan yang aku sedang berada. Itu kita mudah aja kita minta doa, ya Allah kekalkan aku, ataupun ya Allah berikanlah aku istiqamah. Mudah aja begitu. Kita say it from our heart, macam orang putih pula daripada bottom of our heart. Sebab kadang-kadang bila kita baca doa, dia ini istilah dia, kita bukan membaca doa, kita sebenarnya berdoa. Dan berdoa itu adalah memurnikan sepenuh pengharapan kita kepada Allah. Wordings yang kita rasa apa yang kita nak daripada Allah Taala, itu lebih dekat dengan kita, insya-Allah. Daripada Ustaz sendiri, macam mana kita adab sebenarlah untuk orang yang memberi dan orang yang menerima dalam setiap benda, pujian ke, harta benda ke, duit ke, sesama manusia ni? Baik. Apabila kita memberi, yang pertama sekali kepada orang yang memberi, Allah Subhanahu Wa Taala ajar dalam Al-Quran yang mana adab dan juga etika bila kita memberi ini, kita memberi dengan sepenuh hati dan kita jangan mengungkit. Kita jangan mengungkit dan menyakit. Ada dua benda. Mengungkit dan menyakit. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Kata-kata yang baik dan kemaafan yang kita berikan kepada orang yang sakitkan hati kita. Kadang-kadang ada orang miskin nak minta duit, kita tak bagi. Kemudian dia macam marah kita kan. Kita maafkan je dia. Kita maafkan. Itu lebih baik daripada kita menyakit dan mengungkit. Apa maksud dia? Kita pula sakitkan hati dia dengan kata-kata, dah bukan main, dah malas nak kerja. Tak payah. Dia tak payah sebut benda tu dan tak payah ungkit. Kau tak ingat ke aku pernah bagi kat kau? Tak perlu. Jadi kata-kata yang baik itu kepada orang yang memberi. Dan kepada orang yang memberi, terutamanya kalau dia nak bagi kepada orang miskin secara langsung, elok jangan ditonjolkan si miskin itu di khalayak ramai. Sebab itulah yang menjadi perkara trend yang ditegah, trend pun. Dia tunjukkan kemiskinan. Kemiskinan bukan untuk ditonjolkan. Kita bagi, kita senyap-senyap sudah. Kalau nak tunjuk dekat kita sebagai influencer sekalipun, kalau kita bagi, kalau perlu tunjuk perbuatan tu untuk galakkan, okey, tapi muka orang miskin tu dikaburkan supaya orang tak kenal dia tu siapa. Menghormati dia punya privilege dan juga kita panggil kehormatan dia sebagai seorang manusia. Nanti nampak hina di mata masyarakat. Itu yang memberi. Yang menerima pula pun sama. Yang menerima, adab yang menerima, yang pertama ucap terima kasih. Kenalah ucap man la yashkuruna la yashkurullah dalam satu hadis. Siapa tak bersyukur kepada manusia, dia tak bersyukur kepada Allah lah. Sebab datang tu dengan wasilah manusia tetapi daripada rezeki daripada Allah. Itu nombor satu. Nombor dua, dia kena doakan. Ini adalah sebahagian daripada anjuran Nabi SAW. Bila mana orang datang bayar zakat, orang bagi sedekah kepada Nabi, Nabi doakan kepada mereka. So orang yang menerima ni, doakanlah kepada yang memberi. Tak perlu diminta pun. Kadang-kadang orang yang bagi ni doakan saya ya. Kadang macam tu kan. Nabi pernah ajar Aisyah. Nabi kata, wahai Aisyah, kalau kamu bagi jangan minta balik. Apa maksud bagi jangan minta balik? Maksudnya bila kita dah bagi, nanti ini hari saya, nanti hari ini hari kamu, nanti hari saya, bagilah pula. Nabi kata bukan begitu. Kalau kamu bagi dan waktu tu kamu minta dia doakan kamu, kita yang bagi ni minta orang yang terima tu doakan kita dah equal, kita dah sama. Maksudnya tak ada siapa yang lagi tinggi. Sebelum tu kita tinggi sebab kita bagi dia. Bila kita minta doa saja, itu maksudnya dah minta balasan. Sebab tu orang yang menerima, dia sendiri kena cakna, dia tak perlu tunggu sampai orang yang bagi tu bagi tahu.
dia sendiri. Bila dapat dia, terima kasih, semoga Allah Ta'ala berkati, murahkan rezeki. Dia sendiri doa. Kan? Dia sendiri doa. Kita yang bagi, kita tak minta apa-apa. Sampaikan minta doa pun, kalau boleh, yalah, apa salah minta doa? Ya. Tapi kalau kita minta doa dan orang tu doakan, kita dah sama level. Sebab sebenarnya bila kita memberi, dah ada jentikan rasa syukur tu dekat penerima tu, kita dah dapat dah. Sebenarnya dah dapat dah. Kita punya, orang kata apa, kesan kebajikan kita tu dah sampai dah kepada kita sebenarnya. Kalau macam Nurin macam mana? Macam bulan Ramadan ni kan, amalan memberi dan menerima. Apa yang Nurin amalkan dalam konsep memberi dan menerima? Terutamanya sepanjang Ramadan lah. Segan nak cerita pasal benda tu kan. Dia kalau mungkin bukan dalam bulan Ramadan sajalah. Macam saya memang ada satu habit. Saya memang suka belanja orang makan. Saya suka tengok orang kenyang. Jadi bagi saya, kalau konsep memberi dan menerima ni, bagi yang nak memberi, bukan kita harapkan pada bulan Ramadan sajalah. Cuma dia akan berganda-ganda pahalanya kalau kita buat pada bulan ini, bulan yang mulia ni. So kalau saya pula, mungkin bagi saya seperti biasa, kalau misalnya kata saya ada macam terdetik hati nak infak ke atau memberi pada siapa yang memerlukan, kita buat biar kita je lah yang tahu macam tu. Mungkin tapi ada bagusnya macam saya, kita boleh gunakan kita punya platform untuk mengajak lebih ramai orang membuat perkara yang sama. Jadi tengok pada niat lah kan. Kadang-kadang ada juga orang macam merah mata, ni post-post dema-dema ni nak tunjuk duit banyak lah tu. Benda tu memang akan ada. Saya memang selalu terapkan diri saya, kau buatlah baik ke, buat jahat apatah lagi kan. Memang orang akan sentiasa mengata, jadi kita ikut pada niat kita. So bagi Nurin, as someone yang digelar sebagai influencer, walaupun saya kurang selesa dengan nama tu, saya bolehlah orang kata apa, mengajak orang ramai untuk memberi bantuan pada orang yang sepatutnya. Jadi benda tu akan dipost melalui social media. Jadi macam apa yang Ustaz kata, betul lah. Kalau kita nak menggalakkan orang, kita boleh buat benda yang sama. Tapi mungkin bagi Nurin, Nurin boleh buat begitu juga. And the same time, kalau kadang-kadang kita tengok daripada live social media lain macam TikTok, kita nak derma tu, kita boleh je bagi gift kan. So asalkan niat kita nak menolong. So itulah memberi menerima bagi Nurin. Jadi niat tu pun kena kena ada niat yang betul lah kan. Sebab risau juga. Sekarang ni dia dah jadi trend macam pergi tepi jalan bagi RM100. Lepas tu benda tu takut tempias pada kita pula. Kan? Jadi ada juga yang macam Ustaz kata, tutuplah muka orang. Tapi sekarang ni setengah orang dia tak buat benda tu. Jadi kita kena cari cara macam nak improvekan benda tu supaya benda tu boleh jadi galakan yang baik pada orang ramai. Macam itulah. Orang yang nak buat kebajikan ni, tidak ada jalan paksaan ke atas dia. Maknanya dia tak perlu buat kebajikan out of anybody's terms. Maknanya dia buat dia punya terms sendirilah. Saya nak buat baik, saya nak buat macam mana, saya nak bagi, saya tak nak bagi, itu pilihan saya. Kadang-kadang kita tengok dah penuh. Pilihan kita lah nak bagi ataupun tak. Sebab kalau bagi, kejap lagi dia fikir, bagi banyak dah orang tu dapat. Dia fikir pula. So daripada macam tu, baik tak payah bagi langsung. Kan? Ada orang cakap, bagilah juga, mana tahu ada pahala. Pahala akan dimusnahkan dengan ungkitan tu. Maknanya pahala kita bagi tadi, bila kita fikir, berkata, apa nama tu? Dah banyak dah. Kita ungkit lah tu. Walaupun tak sebut kat orang tu. Tapi kita sebut seorang-seorang. Bermonolog sendirian contohnya. Hati kita tu sama je macam tak payah bagi. Jadi pilihan berada di tangan kita. Kita nak bagi, kita nak bagi, ataupun kita cakap mungkin ni rezeki orang lain. Aku nak kena bagi dekat orang lain. Kadang-kadang kita bukanlah mengelak daripada untuk memberi, tetapi kadang-kadang ada jalan lain ataupun peluang lain yang lebih baik. Misalnya begitu. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak buat Ustaz dan juga Nurin atas perkongsian yang cukup-cukup banyak tentang macam mana kita nak menerima pujian, macam mana kita nak memberi sedekah dan sebagainya untuk orang-orang yang tertentu. Jadi kata-kata terakhirlah daripada Ustaz kepada penonton media hiburan kita. Okey, apa pun yang berlaku, kita kaitkan semua, kembalikan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita dipuji, kita sebut Masya Allah, Alhamdulillah. Kita kaitkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita memberilah seikhlas hati.
atas kerelaan diri dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya dan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kesannya akan dirasai dan dinikmati oleh orang yang benar-benar jujur dan tulus dari hati, insya-Allah. Insya-Allah. Nurin pula. Daripada saya pertama sekali saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Ya. Sekarang kita dah hari yang ke-8 ya. Ya. Ke-8 betul lah. Ke-8 berpuasa. Ke-8 berpuasa. Jadi Nuri harap pada bulan mulia ni kita semua boleh memperbanyakkan ibadah lah. Ibadah, kita betulkan apa yang kita rasa kita nak improve diri kita yang masa-masa sebelum ni. Lepas tu untuk diri saya pula, saya harap kepada mereka yang menonton ni bolehlah doakan yang terbaik untuk diri kita semua. And then saya harap kalau anda kata ada mengenali sesiapa di luar sana, mungkin kawan ke ahli keluarga yang cuba, yang kalau wanita mungkin ada di antara mereka yang teringin nak cuba pakai tudung, support lah. Kurangkan memberi kata-kata yang negatif terlebih dahulu, sebab itu memang akan menusuk dalam hati bila kita cuba nak berubah. Sebab yelah, saya dalam proses, saya masih lagi dalam proses belajar, bukan terus nak kata kita dah perfect, tapi orang kata apa, luahkanlah kata-kata yang positif pada orang ramai. Boleh efek dalaman. Macam tu je lah. Menusuk dalaman tu? Ya, boleh. Baik-baik orang tu nak buat, tu tak nak berubah dah. Kan? Dia so kita tak nak kata-kata tu kena membangun lah. Kan? Yes, supportive. Okay, baik. Thank you so much Nurin dan juga Ustaz. Dan diharapkan apa perkongsian kita pada hari ini menjadi manfaat kepada penonton-penonton yang menonton di luar sana. Sempena hari baik, bulan baik ini, diharapkan apa jua rezeki yang kita dapat berkongsi dengan orang yang serba kekurangan. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya Sari, jumpa lagi di episod yang akan datang dalam Media Hiburan Takkan Tak Reset bersama Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum. Thank you Nurin, thank you Ustaz. Dari mana? Raya Johor. Johor. Ustaz dari mana? Ustaz dari mana Ustaz? Saya raya dekat KL. Okay. KL. Okay, Ustaz. Kampung KL